Ethan Riley. Kamu memang degil. Rasanya saya perlu guna cara lama. Alyssa Grant. Jangan terlalu memaksa. Nanti. Jangan bergerak, okey? Saya takut. Saya mungkin akan mencederakan kamu. Ethan. Kamu terus buat hal. Berhati-hati atau saya akan menghukum kamu. Jika masa boleh berundur, Alyssa, saya tak akan pernah biarkan kamu masuk ke kediaman Riley. Cik Grant, kami sudah menunggu kamu. Puan Riley. Ini resume saya. Dan juga diploma universiti saya. Sijil kaunselor, lesen ahli terapi nutrisi. Sijil standar level 7, plus kelayakan penjaga senior lain. Sila semak mereka. Tak perlu. Kami sudah berchat online selama sebulan. Kamu sudah menjaga semua pemain berkuasa di Bandar Gemilang. Jadi penjaga tinggal bersama untuk anakku sudah cukup untuk kamu. Tetapi 100.000 sebulan itu sedikit. Tak mungkin. Tunggu. Ini hanya hari pertama saya di sini. Dan dia sudah mula berunding untuk potongan gaji? Dia memang kapitalis. Cik Grant, kamu sebenarnya minta terlalu sedikit. Sejujurnya, anakku agak sukar. Dia sudah melalui ratusan penjaga. Dengan kamu minta begitu sedikit, saya takut kamu akan berhenti bila-bila masa. Macam ini, saya akan triple gaji kamu buat nomor bulat yang baik. Untuk tempoh percobaan 3 bulan, saya akan transfer kamu 1 juta ringgit. Deal? Hah? Bawa saya berjumpa Tuan Muda Riley, boleh? Baiklah. Sejak kejadian itu tahun lepas, Ethan mengunci diri di loteng. Dia jarang makan atau minum, termenung sepanjang hari. Jika ini berterusan lagi, saya sangat takut. Sesuatu akan berlaku. Cuma beri saya duit, dan biarkan yang lain kepada saya. Baiklah. Keluar. Ethan, mulai sekarang, Cik Grant akan menjaga awak. Tak payah, keluar. Sudah habis. Sekarang, tak ada sesiapa yang sanggup ambil kerja ini lagi. Puan Riley, bagi klien yang degil, sensitif macam ni, saya ada cara tersendiri, tapi ahli keluarga tak perlu ada di sini. Oh, baiklah. Baik. Hawa?
Berhenti berkelakuan teruk. Pernah tak awak nampak orang normal yang merajuk dengan orang setiap hari tanpa sebab, mengurung diri dalam bilik gelap, merangkak dalam bayang-bayang? Saya tak sama macam orang lain yang cuma nak memanjakan awak. Dia layan saya macam orang biasa. Tuan muda yang sombong ini sebenarnya handsome ke? Sudah puas tengok? Keluar? Ethan, bangun. Hari ini, saya secara rasmi berpindah ke loteng, tepat di seberang kamu, supaya saya boleh awasi kamu. Sehingga kamu kembali jadi orang normal. Bangun. Bangun, bangunlah. Alangkah dalam dan menusuknya mata ini. Sekarang kamu dah segar bugar, jadi cepatlah bangun dari katil. Hari ini, banyak yang perlu dibuat. Tangan kamu, biarkan saja. Yom. Baiklah, Tuan. Pilih pakaian untuk hari ini. Ini tak perlu. Mana ada tak perlu. Kamu mesti nampak kacak walaupun di rumah. Ini namanya menambah seri dalam hidup. Hidup ni macam itulah, faham tak? Kalau kamu tak pilih sendiri, saya tolong kamu. Hei, apa yang kamu buat? Si pengacau patutlah dihukum. Alisa, kamu dipecat. Orang yang tanda tangan kontrak dengan saya ialah mak kamu. Saya cuma dengar kata dia. Baiklah. Apa, kamu terpegun dengan diri sendiri? Sejujurnya, saya rasa saya pun nampak cantik juga. Tak sangka, kamu sehandsome ini. Janganlah buat hal besar sangat. Kekanak-kanakan. Ubat-ubat ini, bila ia diresepkan, kenapa masih banyak yang tinggal? Ethan sering enggan mengambil ubatnya. Degilnya. Cik Gran, hari ini genap setahun sejak kemalangan Ethan. Dia mungkin lebih sensitif. Tolong berhati-hati. Hari ini, saya akan pastikan untuk memberi perhatian khusus kepadanya. Atuk Ethan tidak sihat. Saya perlu pergi ke sana. Saya menyerahkannya kepada awak. Tiada masalah.
Sekarang, berdiri di podium juara, ialah rakan lama kita, Ethan Riley. Tepat sebelum Ethan melintasi garisan penamat, brek kereta lumbanya gagal. Setelah terhempas ke dinding, nasibnya masih tidak pasti. Ethan, awak sudah lama berada di dalam sana. Adakah ini benar-benar penghujung segala-galanya? Ethan, awak buat masalah untuk saya lagi? Terangkan diri kamu. Tak ada apa nak cakap, ia tepat seperti apa yang kamu lihat. Adakah kamu benar-benar berfikir untuk membunuh diri? Apa, adakah kamu takut sekarang? Jika kamu, maka keluar saja. Aku akan menjaga kamu selama 3 bulan. Ibu kamu memberi saya 1 juta ringgit. Juta itu, aku nak setiap sen di tangan saya. Antidepresan kamu. Ambil 1. Ubat untuk insomnia. Ambil 2 daripada itu. Setelah kamu tidur, kamu akan berhenti memikirkan semua perkara terlalu banyak. Di mana ubat untuk mengelakkan atrofi otot? Aku lupa. Tunggu sebentar. Ia di dalam kabinet. Adakah kamu ingin saya untuk menyuap kamu sendiri? Apa? Kamu tahu kamu tak boleh melawan? Jadi itu sebabnya kamu hanya buat seperti yang dikatakan. Saya nak berehat sekarang. Boleh kamu keluar? Apa yang kamu cuba buat? Kamu ada fikirkan itu, jadi saya rasa saya hanya perlu sentiasa bersama kamu, mengawasi kamu sepanjang masa hingga kamu berhenti fikir begitu. Itu memang tak perlu. Majikan saya adalah ibu kamu, bukan kamu. Kamu tak boleh mengarah saya. 1 juta, betul. Baik, saya akan bayar kamu 2 kali ganda. Mulai sekarang, kamu hanya jawab kepada saya.
Wanita pintar tak layani dua tuan. Kamu lambat. Betul ke? Pil tidur ini berkesan sangat cepat. Tunggu. Ada beberapa pil tidur dicampur di dalam ini. Ethan, bangun. Ethan, penawar, aku ingat. Ada flumazenil di bawah. Ethan, bangun. Ethan. Telefon saya di mana? Villa Riley, East Side. Kami perlu ambulans. Ya, cepat. Kau dah bangun? Aku tak nak ke hospital. Aku tak nak jumpa sesiapa. Jadi? Ini juga cara kau untuk menolak aku. Bermain-main dengan hidup kau. Betapa kekanakan kau boleh jadi? Kau yang memaksa masuk ke hidup aku. Apa jadi jika kau tak boleh jalan betul? Kau rasa kau sangat menyedihkan. Berlakon drama dalam loteng ini setiap hari. Apa? Kau sendiri sampai menangis sekarang? Ada banyak orang lebih teruk daripada kau. Sesetengah orang besar tanpa ibu atau bapa. Sesetengah orang dilahirkan hanya untuk membersihkan kekacauan keluarga mereka. Sesetengah orang hampir tidak survive, memberi segala hanya untuk terus hidup, dan jika mereka tidak cuba, mereka tak akan dapat makan. Siapa lagi yang berlakon begitu dramatik seperti kau? Kau yang... Ya, tak ada gunanya memberitahu kau semua ini. Kau, Tuan Muda Riley, tak pernah tahu kesengsaraan sebenar. Kau biasa jadi anak emas, tetapi apa yang kau benar-benar takut adalah sesuatu lain. Apa yang kau takut adalah tidak menjadi pusat perhatian lagi. Itulah sebab kau berlakon. Itulah sebab kau nak semua orang untuk melayan kau dan memanjakan kau. Betapa kekanakan kau boleh jadi Ethan. Sindrom putera kau sudah tak boleh dibantu. Dalam tahun ini, orang lain boleh sudah mengandung bayi sampai tempoh, membawa kehidupan baru ke dunia. Cukup, berhenti jadi dramatik. Dari sekarang, kau lebih baik hidup untuk real. Ethan, kami datang untuk jumpa kau. Siapa itu? Becca fiancé aku. Ethan, sudah setahun. Akhirnya kau turun juga. Ethan kata dia tak nak jumpa kau. Kau ni siapa? Sepanjang tahun ni, satu-satunya orang yang boleh masuk keluar loteng Ethan sesuka hati. Apa pendapat kau? Siapa aku? Oh. Teman simpanan baru. Sejak bila abang aku bercita rasa buruk macam ni? Aku rasa kaki kau cantik lah. Ini ke yang dikatakan tutup kekurangan diri? Aku memang nak tahu. Bila korang berdua bercinta, siapa yang di atas, siapa yang di bawah? Tampal ni.
Untuk abang kau, untuk beri kau pengajaran. Budak-budak kenalah belajar hormat orang tua. Tampal ni. Cuma sebab mulut kau ni kotor. Busuk sangat baunya. Dan tamparan ni. Cuma untuk jadikan 3 kali, supaya cukup. Sesiapa? Tangkap perempuan gila ni dan kunci dia. Aku nak tengok siapa berani. Mari sini. Ethan, kamu akhirnya bersedia untuk maju sekarang. Nampaknya abang saya masih belum lepas dendam. Tentang tunangnya yang hilang? Ya. Ketika kamu masih di hospital, baru keluar selepas kemalangan kamu, kami umumkan pengumuman pertunangan kami. Tetapi, bukankah itu sifat manusia? Apa yang berlaku? 2 pengkhianat itu sebenarnya mengkhianati Ethan? Siapa yang ingin hidup seperti janda sepanjang hidupnya untuk tempang seperti kamu? Selepas kemalangan kereta kamu, stok kumpulan Riley merosot. Pada saat genting, saya yang membantu Atuk selamatkan syarikat. Kamu faham atau tidak? Sekarang saya adalah pewaris sebenar kumpulan Riley. Mulai sekarang, kamu akan hidup bergantung pada saya makanan, uang, semua. Ethan. Kamu sekarang hanya orang tak berguna. Apa yang kamu nak lawan? Hah? Bau busuk itu tak boleh disembunyikan. Kamu tampar saya 3 kali, dan saya belum lagi selesaikan dengan kamu. Ethan, hari ini kamu perlu jelaskan kepada saya. Kamu berdua. Keluar dari rumah saya sekarang. Yang patut keluar. Kamu. Villa ini sejak dahulu hanya didiami oleh pewaris keluarga Riley. Aku memberi kamu 3 hari untuk berpindah. Aku akan renovasi tempat ini menjadikan suite perkawinan. Ruby dan aku akan tinggal di rumah kamu. Wah, seorang perosak rumah tangga cuba merampas kekasih abangnya sendiri dan seorang munafik palsu. Kamu berdua memang sepadan dibuat di syurga. Jadi biar aku ucapkan tahniah awal. Semoga kamu dua selalu saling menipu dan tetap tidak subur selama-lamanya. Kamu? Ethan, bagaimana kamu boleh bergaul dengan seseorang yang begitu kasar? Apa? Itu sekarang dikira kasar? Chick Stanton, adakah kamu memang belum lihat dunia? Masih awal, dan kamu sudah mula menyalak di sini. Sangat bising. Ayam pun tidak bekerja sekeras kamu. Hilang dari pandangan Ethan sekarang. Dia tidak mahu kamu di sini. Bagi rumah ini, tanya hakim jika mereka akan bersetuju. Hilang. Kamu belum nak pergi? Tolong, Keselamatan. tolong. Pergi sekarang. Pergi. Apa? Bayaran persembahan untuk bermain sebagai simpanan kamu, gaji untuk menjadi pengawal kamu, tambah trauma mental daripada berurusan dengan orang sampah itu. Jika kamu kira semua itu, kamu pasti berhutang 1 juta ringgit dengan aku. Banyak itu.
Dan itu sudah diskaun 80% demi menghormati ibu kamu. Tak mampu bayar? Jika kamu tak mampu bayar, maka bayar aku dengan barang. Aku nak nikmati. Hak sebagai simpanan kamu. Kaki saya bermasalah. Tidak seluruh badan saya. Cuma saya risau awak akan marah sebagai penjaga awak. Tetapi reaksi awak tadi, sudah jelas, awak masih belum dapat melupakan gadis palsu itu. Jadi, jangan kata dia satu-satunya gadis yang pernah awak dating. Awak tampan, berasal dari keluarga kaya, dan memandu kereta lumba untuk bersuka-suka bila bosan. Saya ingat awak akan ada sekurang-kurangnya 6 teman wanita. Tak sangka awak sebenarnya seorang yang romantis tak berdaya. Mengikut stereotip. Ruby Stanton itu tak layak untuk awak bersedih. Dia dan sepupu sampah awak memang sepadan. Apapun, teruskan saja. Yang seterusnya akan lebih baik daripada dia. Hei, boleh tak kita ada dalam WhatsApp satu sama lain? Mari kita tambah satu sama lain. Jangan risau. Saya akan terima. Tuan Murung. Baiklah, kami sudah jadi kawan di WhatsApp sekarang, jadi hubungan kami secara rasmi satu langkah lebih rapat. Ulurkan telefon saya. Tak mungkin. Pulangkan telefon saya. Tak akan berlaku. Hei, pulangkan telefon saya. Pecundang. Saya bayar kamu semua supaya kamu boleh lihat saya dipukul? Hah? Kamu sepatutnya mengawasi Ethan. Dan sekarang Alisa muncul, dan kamu tak tahu apa-apa tentang dia. Encik Joel, kasihanilah. Saya akan mencari wanita gila itu dan menggali seluruh latar belakangnya. Hilang. Ethan. Tak nak bagi. Bagi saya. Tak. Kau tak boleh capai. Pulangkan. Biar saya jawab panggilan ini. Hank, maafkan saya Hank. Tolonglah, berhenti. Saya minta maaf. Kau udah minta maaf beratus-ratus kali, tapi duit aku masih tak balik lagi. Kau ingat aku buat kerja amal ya? Dia anak lelaki tunggal kami dalam keluarga Grant. Tolonglah, beri sedikit belas kasihan. Saya baru sahaja hubungi anak perempuan saya. Dia sedang balik sekarang. Kami pasti akan bayar awak hari ini. Hank, beri kami setengah jam lagi. Kalau kau pukul Nolan sampai mati sekarang, kau tak dapat duit kau kan? Julie Monroe. Di mana kau hilangkan kalung ibu aku? Kau tipu aku. Kalau bukan guna kenangan ibu kau sebagai umpan, mustahil kau tergesa-gesa ke sini secepat ini. Cepat, tolong pegang dia. Ini duit kau. Lepaskan.
Hank, $300.000 yang Nolan hutang dengan awak akan dibayar sepenuhnya oleh anak perempuan saya, Alisa. Nolan, awak pergi berjudi lagi? Ayah risau sampai jatuh sakit kerana awak. Awak masih belum insaf. Ayah, memang dah ada masalah jantung. Dia tiba-tiba jadi teruk. Apa kena mengena dengan saya? Saya berjudi kerana saya nak menang balik semua. Awak faham? Tak apa maksudnya? Saya cuba menang balik berjuta-juta yang saya hilang. Awak tak faham apa-apa pun. Awak memang harapan kosong? Saya tak ada duit. Awak tanya orang yang salah. Alisa, Nolan ni adik lelaki awak seorang. Satu-satunya yang boleh meneruskan keturunan keluarga. Grant, macam mana awak boleh duduk diam je tak buat apa-apa? Saya sangat kecewa dengan awak. Awak kata saya duduk diam tak buat apa-apa? Kiralah dari dulu sampai sekarang. Berapa kali saya dah selamatkan Nolan? Berapa kali saya dah bersihkan semua kekacauan dia buat? Dan cuma untuk bayar hutang dia, awak paksa saya berhenti sekolah pada tahun kedua? Saya masih belum dapat diploma saya. Dia abang awak. Kenapa awak mengeluh? Semua ni tanggungjawab awak. Awak memang tak faham. Tanggungjawab? Baik, biar saya jelaskan. Hari ini, saya tak akan tolong langsung. Ibu, Hank, tengok anak perempuan saya. Takkan dia tak bernilai 300.000? Dia kerja keras setiap hari. Tak pernah bercinta serius pun. Dia masih suci, tahu. Kalau begitu, saya rasa saya kena periksa sendiri. Alisa, jangan cuba nasib. Hank, awak okey ke? awak baik-baik saja ke? Perempuan ini memang panas baran. Saya suka itu. Perjanjian dah selesai. Baguslah. Terima kasih, Hank. Nolan, mari sini. Ucapkan terima kasih. Dia sekarang abang ipar awak. Dan pada dasarnya, bapa kedua awak. Terima kasih, Abang Ipar. Sudah habis sekarang. Tak tahu malu. Tak hadir kerja tanpa sebab, awak dah kena pecat. Ethan, 168, Jalan Edison, Southridge. Datang sini, sekarang. Alisa, jadi awak masih belum bersedia terima takdir? Kenapa saya perlu terima? Nolan, biar saya tanya awak, kenapa saya perlu terima? Hello, orang yang awak panggil teleponnya ditutup. Sila cuba lagi nanti. 168, Jalan Edison, Southridge. Datang sini, sekarang. Seseorang, siapkan kereta. Siapa yang tak melihat di mana mereka nak pergi dan berani menghalang jalan saya? Pergi. Ethan memang muncul. Tempang ini datang dari mana? Apa? Kaki kamu tempang dan tak boleh melihat betul. Tak nampak kereta bos saya. Nak keluar. Biarkan orang dalam kereta itu pergi. Cuba nak jadi hero? Kamu tahu apa kamu buat? Cuba nak jadi hero, ha? Tak mungkin dia tahu apa dia buat. Lihat diri kamu dalam cermin. Kamu rasa kamu boleh lawan bos saya dan curi perempuan dia? Keluar dari jalan saya.
Tak sangka kamu berani nak ganggu tuan muda kami. Kamu tahu siapa dia? Tuan muda, ayolah. Dia hanya seorang tempang. Aku rasa dompet dia lebih kosong daripada wajah dia. Dia cuba nak takutkan siapa. Betul. Di pesisir Tasik, selain pewaris keluarga Riley, siapa lagi yang berani gelar diri sebagai tuan muda? Tak takut lidah kamu tergigit? Apapun. Hari ini aku perlu ambil dia. Bersama aku. Bro, aku bayar 300 ribu ringgit untuk dia. Aku terdesak nak bawa dia pulang dan ikat tali. Kamu nih siapa? Bercakap besar di sini dan rosakkan rancangan aku. Pokoknya, kamu hanya nak duit, kan? RM300.000 itu hanya kos permulaan. Aku belum sentuh dia lagi. Semua kerenah ini dan aku tak dapat sebarang untung dari urusan ini. Jika berita ini tersebar, macam mana aku nak tunjuk muka di sekitar sini? Baik, jadi RM600.000. Lupakan. Aku akan urus sendiri budak kecil itu. Kecuali kamu beri aku 3 juta ringgit. RM3 juta. Baik. Budak kecil itu memang ada kelebihan. Dia boleh buat lelaki habiskan duit untuk dia. Ambil duit itu dan keluar dari sini sekarang. Tak ada masalah. Mari kita pergi. Ethan, awak dah hilang akal. Kenapa awak bagi begitu banyak duit kepada pecundang itu? Kalau bukan sebab juli yang tipu saya, macam mana sampah masyarakat itu boleh tangkap saya? Cepatlah, lepaskan saya sekarang. Saya akan ambil 3 juta ringgit awak kembali. Cepatlah. Kalau begitu mungkin awak patut terus diikat lagi. Tuan muda, awak buat apa sebenarnya? Ya, mereka sudah dapat duit itu. Tapi mereka tak akan dapat gunakannya. Awak panggil polis? Encik Riley baru sahaja diperas ugut untuk 3 juta ringgit. Cek itu berada tepat dalam poket Samsung itu. Dakwat pun belum kering. Mereka ditangkap basah. Mereka akan terperangkap di sana untuk sekurang-kurangnya 10 tahun. Jadi, awak biarkan mereka ugut awak untuk semua duit itu dengan sengaja? Ethan, saya memang tak pernah lihat sisi awak ini sebelum ini. Tak sangka awak boleh jadi begitu licik. Kita pun tak kenal antara satu sama lain. Tetapi rasanya saya sudah kenal awak seumur hidup.
Alisa, ibu sudah pulang. Anak perempuan, siapa yang cantik ini? Setanding cantik dengan ibu dia? Sekarang sudah sempurna. Alisa kita adalah putri kecil ayah dan ibu. Dia pasti akan hidup-hidupan yang indah. Engine relay. Apa yang kamu buat? Saya? Untuk menyedarkan kamu. Doktor sudah datang. Dia kata sebab kamu pengsan adalah gabungan tekanan emosi dan kerja terlalu kuat. Kamu ambil katil saya tak boleh tidur. Semasa saya keluar, dia hanya duduk di sisi saya sepanjang masa. Engine relay. Terima kasih. Kamu tak nak beritahu saya apa yang sebenarnya berlaku? Tak boleh kamu tanya? Saya tak perlu simpati sesiapa. Kalau kamu tak nak cakap, tak payah. Lagipun, semua sudah selesai sekarang. Ethan. Saya dengar kamu bukan saja turun ke bawah, tapi keluar juga. Kamu dua. Ibu, Puan Riley, bukan seperti yang kamu fikir. Tapi ini bagus kan? Kamu dua teruskan. Hai, Ibu. Dunia ini memang kecil. Alisa itu, kakak Nolan. Satu coba tipu Ethan untuk duitnya, satu lagi hampir meragut nyawanya. Pasangan adik-beradik ini menarik. Tuan muda, awak suruh saya cari penyiasat terbaik di dunia untuk menyiasat situasi sekitar Cik Gren. Untuk menolak sebarang kemungkinan bahaya. Tetapi hasilnya... Jadi awak bukan jururawat, awak seorang penipu. Ada apa? Terkejut dengan wajah cantik awak sendiri. Ethan, awak menyusahkan saya lagi. Cik Gren, boleh saya panggil awak Alisa dari sekarang? Sudah tentu, awak boleh panggil saya apa sahaja. Kalau begitu awak perlu mula memanggil saya Anna. Tunggu, nak ke mana ini? Mungkinkah dia berusaha menjadi juru jodoh? Cuba sebut sekali, saya nak dengar. Anna, Seseorang, bawa semua ke atas. Lihat,
Ini beberapa barang mewah yang saya beli dalam perjalanan saya ke Eropa. Kalung ini, Heart of Pluto, salah satu daripada hanya 3 di dunia. Tak percaya awak memang ada satu. Key to Time ini eksklusif selama 1 abad daripada jenama itu. Bahan anting-anting ini nampak sangat istimewa. Ia adalah zamrud dengan berlian api sebagai hiasan. Awak memang kenal semua. Patutlah awak begitu berbudaya, benar-benar seorang yang berkelas tinggi. Barang kemas adalah cuma sedikit hobi saya. Impian saya adalah untuk membuka kedai barang kemas saya sendiri suatu hari. Bagus, itu sesuai. Saya akan memberikan semua kepada awak. Luangkan masa untuk mengkaji mereka, kemudian jadikan mereka barang utama di kedai awak. Yang itu sahaja bernilai sekurang-kurangnya 10 juta ringgit. Berikan saya wang itu, dan biarkan yang lain kepada saya. Saya akan menjaga awak selama 3 bulan. Ibu awak membayar saya 1 juta ringgit untuk ini. Saya nak setiap 1 sen semua dalam tangan saya. Alisa, awak melakukan semua ini cuma untuk wang. Anna, awak memberi saya hadiah yang sangat mahal. Begitu tiba-tiba. Ada sebabnya? Saya harap awak akan berkahwin dengan Ethan. Jika awak setuju, perkahwinan akan berlaku bulan depan. Awak lebih suka tradisional atau majelis barat, jamuan, mungkin 1000 meja sudah cukup. Awak ada ahli keluarga lain? Ibu bapa awak masih tinggal di Amerika? Haruskah kita? Saya tidak setuju. Nampaknya pasangan itu sedang bergaduh. Semalam saja, mereka masih mesra. Ibu, awak tahu apa dalam tangan saya? Oh. Awak datang tepat pada masa. Katakanlah perkara buruk tentang saya memang tak nak kahwin masuk keluarga kaya. Saya tak sama seperti orang lain, saya tak akan manjakan awak, Ruby itu sungguh tak patut awak bersusah hati. Dia dan sepupu pecundang awak, sebenarnya padan juga. Angelic Relay. Terima kasih. Ethan, apa ini? Biar saya tengok. Hei, ibu, jangan tengok. Ini. Ibu, tengok dia. Dia ada sifat kasar. Kalau aku kahwin dengan dia, aku takkan jadi. Ethan. Diam. Ibu, Baiklah. Alisa memang tahu cara mengendalikan anakku. Mungkin tak perlu tergesa-gesa. Tak apa, biarkan mereka berdating lebih lama. Ethan akhirnya nampak seperti dia ada semangat. Aku perlu keluar dari bandar untuk seketika. Ia akan mengambil sekurang-kurangnya sebulan untuk perjalanan pulang. Kamu dua bertanggung jawab atas kediaman Riley selagi aku tiada. Ibu, bila ini berlaku, kenapa aku tak tahu? Baru sekarang, seperti 1 menit lalu. Oh tidak, aku sudah terlambat. Aku perlu pergi. Apa sebenarnya yang aku baru hancurkan? Kamu nampak nervus bila ibu kamu cuba tengoknya. Tak ada apa. Ia hanya bukti kamu. Oh wow, Encik Riley kita memang sangat menggemaskan. Dia masih menyimpan dendam dan akan mencatat semua itu dalam buku notanya. Hei, adakah kamu secara senyap mengumpulkan senarai 10 kesalahan terbesar saya dan merancang untuk menghukum saya sampai mati? Jaga kata-kata kamu. Jangan gunakan perkataan itu, menggemaskan, untuk menggambarkan saya lagi.
Tetapi seriuslah, kamu memang agak menggemaskan. Duduk saja di sini, tunggu saya. Berikan tangan kamu. Wah, Encik Riley kita nampaknya mahir dalam hal ini. Kamu pasti sering terluka. Bukankah kamu yang mendakwa diri sebagai penjaga tahap tinggi? Kamu tidak boleh mengendalikan kecederaan kecil seperti ini. Ia hanya benjolan kecil, tak perlu dibesar-besarkan. Tetapi jika kamu merosakkan tangan kamu, siapa akan menjaga saya kemudian? Masih sakit? Tak sama sekali. Teruskan, tekan lebih kuat. Jika tidak, aku akan menganggap Encik Riley kita sebenarnya agak menggemaskan. Kamu sendiri yang mengatakannya. Alisa, apapun sebab kamu datang ke keluarga Riley, aku akan melindungi kamu, hingga kamu bersedia untuk memberitahu saya rahsia kamu sendiri. Encik Joel, adakah Anda mengatakan Alisa bersama dengan Ethan dan telah mendapat jackpot? Ethan memang nampak sangat memanjakan kakak kamu yang gila. Tapi dia tidak tahu, Alisa adalah seorang penipu. Apa maksud Anda dengan itu? Dia memalsukan segala-galanya, menjadikan dirinya seperti profesional penjagaan terbaik. Kenapa Anda memberitahu saya semua ini? Apa yang Anda ingin saya lakukan tentangnya? Saya telah berjaya mendapatkan bukti yang sangat kuat terhadap Alisa. Tidakkah Anda harus menggunakan sebaik-baiknya? Ethan, kamu hanya layak bersembunyi di sudut yang gelap, merosot hari demi hari. Cukup, saya tidak mahu bersiar-siar di bawah matahari. Mari kita pulang sahaja. Kita sudah berada di sini. Adakah Anda benar-benar fikir Anda masih ada pilihan? Alah, kenapa kamu selalu perlu menjadi begitu tidak masuk akal? Encik Riley, adakah Anda jenis orang yang mendengar kata orang lain? Saya dengar dari ibu kamu bahawa sejak kamu keluar dari hospital, kaki kamu tidak pernah menjalani pemeriksaan susulan. Saya tidak akan pergi, ia tidak berguna juga. Ethan, kamu memang ada selera yang bagus. Jangan pandang rendah kakak saya hanya kerana dia hanya belajar 2 tahun di college. Dulu, banyak lelaki yang mengejar dia. Pusing. Duduk macam itu. Jangan bergerak. Nolan, apa yang kamu buat di sini? Lelaki dalam kerusi roda itu ialah tuan muda keluarga Riley. Saya pernah melihat dia di TV. Jangan pikir kamu boleh tipu saya. Alisa, kamu memang hebat. Kamu memang berjaya mendapatkan lelaki kaya. Saya akan terus terang. Bagi saya 1 juta ringgit. Teman wanita saya mengandung. Sekarang dia mahu kami beli rumah dan berkahwin.
Kamu ada banyak hutang yang kamu tak boleh bayar, dan kamu masih ada keberanian untuk membuat perempuan lain mengandung? Mari kita pergi. Saya akan bawa kamu ke hospital sekarang, dan buat kamu dikasih untuk kebaikan masyarakat. Aduh, sakit. Kamu cuba nak bunuh saya? Celaka kamu. Hentikan, tolong hentikan. Baiklah, mari kita pergi. Saya pasti bangun dari sebelah katil yang salah hari ini, jumpa orang gila total nasib saya. Patutkah saya bayar bil hospitalnya? Jangan mengumpat tentang perkara yang kamu tak patut lihat. Kenapa kamu begitu ingin tahu? Alisa, kamu pukul saya lagi. Aduh. Alisa. Apa yang kamu ada dengan duit? Kamu rasa kamu hebat? Alisa, kamu sudah ditipu habis-habisan oleh Alisa. Dan kamu masih gembira jika saya tahu 1 tahun lalu saya patut habiskan kamu masa itu. Kamu pecundang celaka. Ethan Riley kini jauh di depan. Dia hampir menamatkan perlombaan. Mari kita ucapkan tahniah kepadanya untuk kejayaan ini. Kenapa Brett tidak berfungsi? Semua ini akan berakhir. Ethan, Aduh, ada masalah. Nasib baik tiada siapa nampak. tidak, kerusi roda tidak berfungsi baik. Saya perlu hentikan Ethan sekarang. Alisa, kamu tidak boleh tercedera. Ethan, awak memang tak berguna. Ethan, awak baik? Sakit? Boleh awak pergi, tolong. Saya nak bersendiri sebentar. Alah, awaklah yang cium saya tanpa minta. Macam awak berlakon seolah-olah saya paksa awak. Ethan, hidup awak dah lama rosak.
Jadi kenapa awak jatuh cinta dengan Alisa? Awak tak boleh lindung dia. Awak hanya akan tarik. Dia jatuh bersama awak. Mari kita tamatkan ini, mari kita biarkan semua berakhir. Kau dah duduk sorang selama setengah jam. Kau patut tukar baju basah itu. Kalau tak, kau akan demam atau sakit. Ethan, kau buat apa? Kau dah hilang akal. Jangan ganggu aku, biarkan aku mati. Ethan, dengar. Aku tak akan biarkan kau mati. Dulu tak, dan sekarang pun tak. Kenapa? Kerana aku dah jatuh hati pada kau. Kau dah milik aku sekarang. Jangan main-main dengan aku. Aku hanya seorang tempang. Orang yang panggil kau tempang itu memang bodoh. Mereka memang tak berguna, macam Joe Riley, Ruby Stanton, dan Nolan Grant. Semua mereka dah masuk dalam senarai hitam aku. Aku tak akan biarkan seorang pun mereka lepas mudah. Kalau ada orang cuba ganggu kau lagi, beritahu aku. Aku sumpah, tak seorang pun mereka akan lepas. Enjik relay aku. Senyumannya memang cantik. Alisa, kenapa? Kau ambil kesempatan dengan aku. Kau dah cium aku. Jadi memang aku ada hak untuk ambil hak aku dan mungkin ambil sedikit faedah. Ethan, awak baru saja cium saya. Boleh awak jadi teman lelaki saya sekarang? Tak mungkin. Kenapa tak boleh? Kita hanya cium, itu saja. Jadi setelah semua ini, saya hanya berharap saja. Yom. Mari kita mandi. Saya tak nak. Awak penuh dengan kotoran. Awak tak boleh mandi sendiri. Bangun. Ethan. Bila awak degil macam ini, saya rasa saya perlu gunakan cara lama dengan awak. Alisa, jangan terlalu memaksa. Tunggu, diam. Saya takut. Saya akan sakitkan awak. Ethan, awak tak patuh macam ini. Awak lebih baik berhati-hati atau saya akan hukum awak. Awak malukan saya seperti itu tadi, saya masih marah.
Parutini. Ditinggalkan semasa pertandingan? Awak tak perlu tahu. Ada satu lagi parut di sini. Rasanya baru sahaja sembuh. Sudah habis sentuh. Ini bukan kali pertama awak mencederakan diri, kan? Ethan, awak memang selalu nak mati? Memandangkan awak sudah tahu. Kenapa terus bertanya? Nampaknya Ethan masih belum menerima hakikat dia seorang yang kurang upaya. Sekecil-kecil pencetus, dia akan mencederakan diri sendiri. Dia sudah banyak buat untuk saya perlu mencari cara untuk membantu dia keluar dari kegelapan ini. Sepatutnya aku bunuh kamu tahun lepas. Ada sesuatu yang tak kena dengan kemalangan kereta itu. Ia berkaitan dengan Abang Alisa. Tak berguna. Siapa suruh kamu kejar Ethan? Bukankah kamu selalu kata dia patut mati lama dah? Aku suruh kamu biar orang lain buat kerja kotor itu. Apa-apapun, kamu sebenarnya buat sesuatu yang betul hari ini. Hah? Apa yang aku buat betul? Siapa sangka, abang yang tempang itu boleh cintakan seorang penipu sebegitu. Sekali seseorang ada kelemahan, lebih mudah nak hapuskan dia. Apa maksud kamu? Dia murung sejak kemalangan itu, dia mula mencederakan diri sendiri. Sekali dia jatuh cinta pada Alisa, dan kamu beritahu dia kebenaran, agak-agak apa dia akan buat? Dia akan mati. Atau harap dia mati? Apa benda? Kita dah sampai. Awak buat semua sendiri lagi. Hai. Ini bukan abang saya yang tersayang bertemu dengan awak di sini. Sungguh kebetulan. Ethan, bila awak berlumba sebelum ini, awak juga lepaskan anjing di trek juga? Tak henti-henti barking, sungguh bising. Jaga mulut awak dengan saya. Saya sponsor untuk perlumbaan ini. Bos besar, Siapa yang kalah dahulu ialah anjing sebenar? awak. Hei, lama tak jumpa, abang. Abang apa? Sekarang saya hanya tempang, tak boleh jalan lagi. Josh, awak terlalu baik dengan dia. Betul. Awak satu-satunya juara sebenar dalam scene lumba kami. Tak seperti orang tertentu yang hanya menang sebab mereka dilahirkan bertuah, keluarga kaya, gear terbaik semua masa. Memang mereka menang setiap masa. Sebelum, dia berlagak seperti dia atas semua orang, seperti kami tak cukup baik untuk bernafas udara sama dengan dia. Kemalangan itu memang patut terjadi. Nasib tak boleh tahan lakonan palsu dia. Awak berani berlumba dengan saya? Siapa orang bodoh ni? Dua orang ni, seorang tak boleh jalan, seorang lagi tak di otak. Memang padan betul. Maaf, Frankie. Saya tak suka bully orang baru langsung.
Kalau orang tahu, nanti saya jadi bahan ketawa. Ethan pun main juga. Jadi dia akan bimbing saya dalam pertandingan ni. Apa sebenarnya dia nak buat? Sebelum kemalangan Ethan, awak sebenarnya tak pernah pun kalahkan dia, kan? Tak ke awak terasa nak guna peluang ni untuk kalahkan dia sekali je? Menarik. Baiklah, saya naikkan taruhan. 10 juta ringgit dipertaruhkan. Saya bertaruh. Josh akan menang. Josh memang dah menang. Saya masuk 1 juta. Kami pun nak sertai. Jadi? Berani tak awak bertaruh? Yomlah Encik Riley. Saya tak pernah kata. Saya akan bertanding betul. Saya dah pertaruhkan banyak kat sini. Boleh tak tolong saya? Alisa buat langkah yang tak disangka-sangka hari ni. Sebenarnya agak istimewa. Kalau saya nak Ethan hadapi ketakutannya dan kembali ke padang, tak mungkin bersikap keras akan berjaya. Tak tahu pula kalau dia suka dengan gaya comel dan tak berdaya ni. Awak yang buat kacau ni, selesaikan sendiri. Saya tak akan selamatkan awak. Encik Riley, betul awak nak balik? Saya risau Encik Joel mungkin menganiaya Cik Gren. Lagipun, dia tak pernah berlumba sebelum ini. Kalau ada apa-apa berlaku, Dia langsung tak menghormati perlumbaan. Dia patut dikenakan sedikit hukuman. Pandu. Jangan kata abang saya yang disayangi tinggalkan seorang wanita yang tak tahu apa-apa tentang perlombaan di sini bersendirian dan cabut sendiri. Wah, itu satu kejutan. tak peduli pun tentang kekasihnya sendiri. Sungguh pengecut. Kita patut berhenti panggil dia Ethan. Kita panggil dia Encik Pengecut. Kalau Encik Pengecut dan Puan Pengecut ada anak, apa kita panggil dia? Pengecut Junior? Kamu budak-budak nak mencari masalah? Baiklah. Diam, semua. Kalau awak berhenti sekarang, sebab awak dan Ethan sedang bersama, saya akan beri awak tawaran dan ambil kurang duit. Berhenti, jangan buang masa saya. Kalau awak terus cakap karut untuk beberapa minit lagi, mak awak patut dah telefon awak balik untuk makan malam sekarang. Perlumbaan. Bermula. Apa terjadi? Alisa jadi terlalu takut sampai hilang semangat, tak tahu pun cara tekan minyak. Pemecut di sebelah kanan jauh, tekan, dan kereta akan bergerak. Ethan, saya tahu awak akan muncul. Kini kamu sudah ketinggalan setengah pusingan daripada Josh. Jika kamu ingin mendahuluinya, kamu mesti ambil peluang di selekoh yang sukar dan elakkan kesilapan. Kamu seorang pemula, jadi peluang kamu untuk melakukan kesilapan agak tinggi. Kamu mesti dengar setiap perkataan yang saya katakan seterusnya, dan laksanakan setiap satu tepat seperti yang saya katakan. Faham?
Kamu faham apa yang saya cakap? Ethan, kamu akhirnya membuat keputusan untuk mengambil langkah seterusnya. Jika kamu tidak teruskan sekarang, kamu pasti akan kalah. Hakikatnya kamu duduk di sini. Berarti saya sudah menang. Itu tidak cukup baik. Siapa sebenarnya Josh untuk mencabar saya? Jadi mari kita buat bersama dan tumbangkannya. Latihan memandu secara rahsia saya berhasil, kan? Bukan sahaja kita menang besar. Mulai sekarang, bukankah kamu harus mendengar saya? Ya. Terima kasih. Oh. Walaupun kamu tidak mengatakannya, saya sudah tahu. Tak mungkin. Josh sudah keluar daripada perlumbaan. Dia takkan berani muncul lagi di sini. Josh ketinggalan satu pusingan pada masa itu. Jadi ini adalah tahap kemahiran sebenar Ethan. Dia cuma bagi petua pantas kepada pemula, dan itu dah cukup untuk kalahkan juara. Josh memang teruk serius, tapi Ethan memang hebat serius. Walaupun sebagai seorang tempang, dia tetap yang terbaik. Diam, semua kamu, diam sekarang. Apa? Mereka tidak berbohong, kan? Bukankah kamu gembira untuk abang kamu? Abang saya yang dikasihi. Oh betul, jangan lupa pindah 10 juta ringgit itu ke akaun abang kamu. Walaupun dengan keluarga, kamu harus menjaga hal-hal jelas tentang wang. Terima kasih. Alyssa, memandangkan kamu paksa saya, jangan salahkan saya, kerana datang selepas Ethan. Kenapa lama sangat? Encik Riley saya sedang tunggu saya. Apa lagi? Hari ini awak manis pula. Kerja awak bagus. Awak cuba memujuk budak ke apa? Kalau macam tu, macam mana kalau kita cuba sesuatu yang berunsur dewasa? Apa yang awak rancang sekarang? Bukankah ciuman terakhir kita dah selesaikan hutang kita? Sekarang saya nak berhutang dengan awak. Bertenang, saya tak akan paksa awak nak jadi teman lelaki saya. Kita boleh sahaja menjadi rakan ciuman yang tulen. Tengok, sebenarnya hari ini, kita berdua dalam mood yang baik. Pemandangan pun cantik. Dan awak pula nampak sangat kacak. Ini semua salah awak dan gurauan awak, sebab itu saya. Ethan. Saya sedang fikir. Adakah kemalangan kereta awak setahun lalu? Benar-benar kemalangan. Kenapa awak cakap macam tu? Awak selalu sangat ketat dengan pertandingan awak sendiri. Tambah pula awak cuma guna peralatan tahap teratas. Adakah awak betul-betul tak periksa brek sebelum perlumbaan? Sehari sebelum perlumbaan, saya buat pemeriksaan rutin seperti biasa. Tiada masalah dengan brek. Selepas kemalangan itu, Atuk juga siasat perkara itu. Keputusannya kata, ia cuma kemalangan. Awak terima sahaja? Saya tak pernah syak apa-apa sebelum ini, tapi akhir-akhir ini, nampaknya ada beberapa petunjuk baru. Saya dah agak, Encik Riley saya takkanlah sebodoh itu. Kamu berdua terlalu banyak kelemahan. Alyssa, tidak lama lagi kau akan menjadi pisau yang menikam Ethan tepat di hatinya. Encik Joel, keluarga Grant telah dihantar keluar dari bandar dan mereka telah ditempatkan. Persembahan sebenar akan bermula
Kenapa kalung ibu ada di sini? Mungkinkah Julie tiba-tiba ada hati nurani dan hantarnya ke sini? Tak mungkin. Dia tak mungkin baik hati macam tu. Apa yang berlaku? Kenapa aku rasa pening sikit? Kau ada di situ. Ya. Ada apa? Jom minum-minum. Nah, Kaki kau. Sudah sembuh? ya. Jadi, semestinya aku kena raikan dengan kau. Aku dah agak. Aku tahu kau pasti boleh berdiri lagi. Maaf, tangan aku terlepas. Otot dada Ethan rasanya memang sedap. Sudah puas. Di bawah ini. Ia tidak sama seperti di atas. Awak ingin mencuba? Jika saya tidak puas, saya akan meminta bayaran balik. Saya jamin awak akan puas. Jangan bergerak. Saya uruskan. Ethan, kenapa awak di katil saya? Siapa yang buat ini kepada awak? Awak tidak ingat apa yang awak lakukan malam tadi. Malam tadi, saya tidur dengan awak? Ada sesuatu berlaku? Saya ingin makan tengah malam, ikut saya. Ada apa? Saya rasa agak panas. Seluruh badan saya gatal. Ini reaksi alahan, saya akan panggil doktor. Jangan tinggalkan saya. Tolong saya. Alisa bertindak agak pelik. Adakah mungkin ada orang memberikan dadah kepada dia? Alisa, apa yang awak buat? Awak masih ingat siapa saya, kan? Ethan,
Alisa, tenang. Awak akan menyesal ini bila awak bangun. Jangan bercakap, saya agak cemas. Apa yang awak buat? Jangan bergerak. Lepaskan. Awak buat ini lagi. Encik Riley hanya menyerah kepada saya. Tetapi mata awak itu, ia memang terlalu cantik. Saya tidak boleh fokus. Bukan itu. Tidur bersama dia. Saya hampir memaksa diri pada dia. Kini kamu ingat? Haha. Saya akan bertanggung jawab untuk kamu. Adakah saya perlukan kamu untuk bertanggung jawab? Kalau begitu, mungkin bukan hanya rakan yang bercium, kami menjadi rakan yang bermalam. Kali ini, saya berhutang dengan kamu. Saya tidak layak gelaran yang sesuai. Apa sahaja yang saya lakukan kepada kamu kali ini, kamu boleh bayar balik 2 kali ganda. Apabila mengenai saya bermain secara adil. Oh, dan juga, jika ada apa-apa kamu tidak boleh tangani, saya boleh membantu kamu juga. Adakah kamu ingin membuatnya secara rasmi? Jadi kamu kata, kamu ingin menjadi teman lelaki saya? Itu salah satu cara untuk menyatakannya. Saya tidak setuju. Ibu, kenapa kamu pulang? Saya yang menjemput Puan Riley datang. Jika dia tidak pulang, saya takut keluarga Riley akan ditipu sepenuhnya. Alisa, saya sangat percayakan kamu. Tetapi, kamu sebenarnya menipu saya sejak awal. Memalsukan pendidikan kamu. Memalsukan resume kamu. Semata-mata untuk menyusup masuk ke keluarga Riley. Kamu memang berusaha habis-habisan, kan? Kalau menurut saya, dia hanya melakukan seks. Kawin masuk keluarga Riley itu peluang pelaburan yang sangat besar. Lihat abang saya, keadaan dia sekarang terpaksa bergantung kepada perempuan seperti itu, sangat rendah. Sudah sampai masa. Ethan, aku akan menghancurkan semua yang kamu ada, memusnahkan kamu sepenuhnya, hingga kamu hanya tinggal sampah yang tak berguna, dan kamu tak akan bangun lagi. Tak percaya Ethan benar-benar biarkan sampah seperti itu jatuhkan dia. Cuma sebab aku tak nak dia. Tak bermakna orang lain boleh mendapat dia. Selepas apa yang berlaku pada Ethan, dia murung. Dia pendam terlalu lama. Normal untuk nak seseorang untuk meluahkan perasaan. Tak ada bezanya dengan bayar untuk itu di luar. Oh, betul. Siapa tahu, mungkin dia lebih murah lagi. Ada orang percaya yang memperdayakan Ethan untuk seks 1 malam. Bermakna kamu boleh kawin masuk keluarga kaya. Aku bersama Alisa. Kerana aku memang suka dia. Ethan, dia hanya seorang penipu. Dia merancang sejak awal. Ethan, jangan biarkan dia memperdayakan kamu. Ruby, kamu lebih baik diam sekarang, atau dalam 3 saat, tangan saya mungkin hilang kawalan. Dan tak dapat dijamin tak akan menampar muka cantik kamu. Puan Riley, lihat dia nak pukul saya. Puan Riley. Saya akui, saya datang ke keluarga Riley untuk duit, tapi saya hanya ambil apa yang saya peroleh, bekerja dengan jujur untuknya. Saya tak patut palsukan ijazah saya. Itu kesalahan saya. Tetapi saya memang belajar jurusan kejururawatan. Dan saya ada pengalaman sebenar.
Kalau kamu rasa saya tak layak dengan apa yang kamu bayar saya, kalau nak siasat, saya akan bekerja sama. Tetapi untuk semua tuduhan tanpa asas ini, maaf, kamu cakap karut. Puan Riley, lihat dia. Dia dah tak malu sekarang. Langsung tak hormat keluarga Riley. Baiklah, cukup dengan drama ini. Alyssa, saya dah tahu tentang ijazah kamu lama dah. Saya bangkitkan itu. Liman, cuma nak tengok reaksi kamu. Kamu tak mengecewakan saya. Kamu ada keberanian dan kamu bertanggung jawab. Kita berdepan dengan realiti. Ini antara Ethan dan Alyssa. Cuma mereka dua sahaja. Joanne, Ruby. Kalau tak ada apa-apa lagi, kamu dua patut keluar. Jangan masuk campur dalam hal yang tak patut. Awak tahu saya seorang pembohong sejak awal? Ya. Jadi, awak begitu desperate untuk mencari duit, kerana awak perlu menutup masalah keluarga awak. Ya. Itu sebahagiannya. Tetapi lebih daripada itu, saya ingin menyimpan cukup duit untuk melakukan apa yang saya benar-benar ingin lakukan. Saya boleh membantu awak. Tetapi apa gunanya itu? Saya ingin bergantung pada diri sendiri. Jadi, awak tahu selama ini saya seorang pembohong. Dan awak masih membiarkan saya, malah membantu saya. Adakah awak cuba mengakui perasaan saya kepada awak? Saya mengaku. Saya pasti ada agenda sendiri dengan awak. Tetapi awak tidak boleh menafikan bahawa awak memang penjaga yang sangat baik. Encik Ethan, terima kasih atas pujian itu. Baiklah, dari sekarang, awak tidak boleh menjaga orang lain. Itu bergantung pada bagaimana awak berbuat. Tunggu. Awak baru kata, malam tadi siapa yang draget saya? Kini nampaknya ada orang menggunakan kalung ini untuk drag saya. Ia adalah satu setup yang begitu jelas. Kenapa awak terpedaya? Kerana kalung ini nampak tepat seperti ibu saya memberi saya. Jadi ia menarik perhatian saya. Pada masa itu, apabila mereka kidnap saya, ia juga kerana ibu saya. Kalung. Jadi, kalung ini bermakna banyak kepada awak. Ya. Kini itu memang perfect. Alyssa kami adalah putri kecil ayah dan ibu. Awak pasti akan mempunyai kehidupan yang wonderful suatu hari nanti. Itu sahaja peninggalan ibu buat aku. Peninggalan ibu untuk aku. Sebenarnya, sejak kecil lagi, impian aku ialah menjadi pereka barang kemas. Kemudian, buka kedai barang kemas milik aku sendiri. Tapi Julie paksa aku belajar kejururawatan. Dia kata, lepas aku graduat, aku boleh uruskan mereka. Jadi, sebab kau nak jadi pereka barang kemas, adalah kerana ibu kau.
Ibu aku suka benda-benda cantik. Tapi, dia hanya pakai rantai leher itu sahaja. Jadi aku selalu fikir, bila aku dah besar, aku pasti akan jadi pereka barang kemas. Dan kemudian, aku akan reka banyak-banyak rantai leher yang cantik. Tukar untuk dia setiap hari. Supaya dia sentiasa nampak sangat cantik. Mari sini. Marilah. Kalau ibu kau masih hidup, dia pasti sangat bangga dengan engkau. Sebab, kau hidup seperti cara yang dia harapkan. Lagi satu. Berapa ramai orang sebenarnya tahu yang rantai leher ini ada kaitan dengan kau? Hanya 2 orang sahaja. Julie dan Nolan. Jadi mereka dah dadahkan kau dan dapatkan bahan hitam kau, kemudian guna untuk ugut aku. Tapi dua-dua mereka tak ada di sini hari ini. Maksudnya mereka dah ambil duit dan lari. Mereka sama ada nakkan aku atau nakkan kau. Tapi, boleh datang dan pergi dari rumah ini dengan bebas, tinggalkan rantai leher di sini, dan juga ada motif untuk sakiti kau. Joel, Jadi macam mana dia boleh kenal Julie dan Nolan? Maksud aku, mereka bertiga ni langsung tak kenal. Macam mana mereka boleh berhubung? sebenarnya, aku selalu syak kemalangan kereta aku tahun lepas. Ada kaitan dengan Nolan. Ya, Nolan, dia memang tak guna. Tapi bila bab kereta, dia memang ada skill. Masa kecil dulu, dia selalu buka kereta dan pasang balik. Tunggu je, aku nak panggil dia datang sini sekarang untuk berdepan dengan kau. Aku ingat. Ini susah bagi kau. Tak mungkin. Kau lagi penting. Nombor ini tidak lagi berkhidmat. Nombor ini tidak lagi berkhidmat. Mereka dah hilang macam ditelan bumi. Nampaknya, memang ada sesuatu yang tak kena dengan mereka. Awak dengar, Tuan Besar Riley akan mengumumkan secara rasmi pengganti di majlis malam ini. Joel Riley akhirnya naik pangkat dari simpanan kepada ketua. Nampaknya memang tak boleh elak. Saya baru dengar hari lain Ethan semakin baik. Dan sekarang, tiba-tiba dia lari bersama pembantu muda dia. Nampaknya nafsu mengaburi minda. Tunggu sebentar, keluarga Riley dah sampai. Selamat petang, Tuan Besar Riley. Sini. Hei, kakak ipar saya. Ada lebih ruang di belakang. Awak. Semua dah siap? Ya, Ensik Joel. Awak tak sihat? Selagi Ethan masih bernafas, saya tak akan pernah benar-benar berasa sihat. Orang-orang sedang memerhatikan. Ethan, tiada apa yang luar biasa. Selepas majlis, buat dia hilang. Saya nak guna darah dia untuk sentuhan akhir pada penglibatan ini. Faham. Saya akan buat sekarang. Yoel, awak bersiap untuk apa? Tak ada. Ayo, mari kita jumpa Atuk. Datuk, terima kasih kerana datang ke majelis pertunangan kami. Secara pribadi, menjadi menantu perempuan Anda selalu menjadi impian terbesar dalam hidup saya.
Ruby, aku melihat kamu membesar sendiri. Untuk Josh mengahwini kamu, dia memang bertuah. Nampaknya semua sudah siap sekarang. Cabang kedua keluarga Riley akhirnya berjaya. Jika bukan karena apa yang berlaku kepada Encik Ethan tahun lepas, keluarga Riley tidak akan menyerahkan urusan kepada Joel. Malangnya, Encik Ethan pun tidak datang. tak mungkin. Aku dengar ada orang ternampak dia di Amerika pagi ini. Kita berkumpul di sini hari ini untuk menyaksikan Joel Riley, tuan muda kedua kami, dan Chick Ruby Stanton bertunang. Sebelum kita mulakan majelis, mari kita sambut Tuan Besar Riley ke pentas untuk berucap. Pada hari yang gembira ini, aku percaya tiada masa yang lebih baik untuk aku bersara. Seterusnya, aku secara rasmi mengumumkan, bahwa keluarga Riley kini akan diamanahkan kepada. Tunggu. Tuan Besar Riley, jika Joel adalah orang yang merosakkan Ethan seperti ini, adakah Anda masih akan menyerahkan syarikat kepada dia? Jadi ini adalah Encik Ethan pembantu kecil, betul? Apa maksud Anda, pembantu? Dia datang ke sini untuk mengacau keadaan. Ada orang! Di mana pengawal pribadi? Bawa wanita gila ini keluar dari sini. Duke. Joel, adakah Anda merancang untuk membuang saya keluar di depan Ato? Hari ini, Ethan? Dia kata Joel melakukan ini kepada Anda. Adakah Anda mempunyai sebarang bukti? Lagi sekali Anda mengacau. Anda merosakkan majelis pertunangan saya dengan Joel. Ya, Ato. Wanita ini adalah seorang penipu total. Dia memalsukan resume untuk masuk ke keluarga Riley. Kemudian menggunakan tipu helah kotor itu, seperti memberi dadah kepada orang untuk masuk ke katil abang saya. Abang saya pasti telah dipermainkan oleh dia, itu sahaja, sebab dia mengatakan semua omongan ini. Mengapa saya akan menyakiti abang saya? Saya dengar, malah ipar perempuan saya ditipu oleh dia untuk berjuta-juta ringgit. Ayah, jangan pandang rendah rancangan dia. Teruskan, apa tujuan lakonan ini? Mahu menipu keluarga Riley untuk berapa banyak kali ini? Sesetengah orang tidak pernah belajar sampai terlambat. Encik Joel, adakah apa yang Anda kata benar? Jika saya mengacau kereta ini, Anda bayar saya 1 juta ringgit. Sekaligus? Sudah tentu, saya akan mencari cara untuk menyelinap Anda masuk ke tempat letak kereta pertandingan. Anda hanya mendapat 1 peluang. Lihat jika Anda boleh melaksanakannya. Audio ini semua ini dibuat oleh AI. Wanita ini memang ada sejarah menipu. Dia coba buat drama dengan keluarkan audio palsu yang tak tentu. Tak ada orang bodoh di sini. Pasukan guaman keluarga Riley juga bukan mudah untuk dikacau. Alisa, bersedia untuk masuk jail. Joel, kenapa kamu hanya berdiri di sana? Hubungi polis sekarang. Tak perlu. Polis sudah sedang datang. Sebelum mereka sampai, ada seseorang yang saya nak kamu lihat sekarang. Orang dalam audio itu adalah saya. Saya yang membantu Joel kacau kereta lumba Ethan yang menyebabkan kemalangan dia di trek. Alisa, Nolan adalah abang kamu. Sudah tentu kamu boleh buat dia cakap apa saja yang kamu nak. Berhenti dengan tuduhan tak berasas. Hei, macam mana kamu tahu hubungan kami dengan baik? Ato, akhir-akhir ini kami selidik kebenaran di belakang kemalangan kereta saya tahun lalu. Dan tengok, apa yang berlaku pada Nolan dan ibu dia. Kamu menipu saya tentang lokasi Nolan selama ini.
Kamu khianati saya. Setidaknya dia tak pernah suruh saya bunuh orang. Apa? Bunuh orang? Encik Joel suruh. Tuan besar dibunuh selepas majelis makan pengikat. Anjing kotor. Terus buat tuduhan liar. Semakin kamu cakap, semakin tak masuk akal. Saya terlalu baik dengan kamu semua, kan? Joel. Saya selalu ingat kamu bodoh. Tetapi kamu memang ada banyak cara untuk sakitkan saya. Malangnya, kamu tak pernah sekali berjaya habiskan saya. Nolan. Tuan besar Riley, saya yang ikut rancangan ini dan kacau bahagian break Ethan. Supaya selepas kejadian, tak ada orang akan tahu. Ada juga ini. Ia adalah cek Joel bagi saya baru-baru ini untuk tutup mulut saya. Krian manis. Itu memang tulisan Joel. Terangkan diri kamu. Joel, cepatlah minta maaf pada Atok. Tak. Rancangan aku sempurna. Lepas semua dah berlaku, Ethan pun tak syak apa-apa. Nolan, kenapa kau khianat aku? Kalau kau suruh orang tolong sakiti orang lain demi duit, dia pun boleh khianat kau untuk duit juga. Abang ipar aku boleh beri aku faedah yang jauh lebih baik sebagai pewaris keluarga Riley berbanding kau. Kau ingat kau siapa? Berani sangat kau pikir aku tak standing, Ethan? Sebab kau yang rosakkan kerja itu dulu, barulah kita ada masalah tak habis-habis sejak tu. Kalau kau ada otak nak siapkan kerja tu dan habiskan Ethan sekaligus, aku dah jadi pewaris Riley sekarang. Joel, Nolan, ikut kami untuk soal siasat. Tunggu, kenapa tangkap aku? Dialah yang buat semua perkara jahat tu, bukan aku. Alisa, bukankah kau kata kalau aku dedahkan dia, aku akan selamat? Kalau buat jenayah, memang kena masuk penjara. Apa yang aku cakap bukan undang-undang. Joel, anakku, anak aku. Joel ialah pewaris keluarga Riley, tycoon yang seterusnya. Ayah, tolong jangan marah. Ethan, akhirnya kau bangkit semula. Sekarang, keluarga Riley berada di tanganmu. Saya boleh berehat dengan tenang. Maaf, Datuk. Maaf kerana membuatkan anda menunggu. Ini memang yang diharapkan oleh semua orang. Rupa-rupanya semasa Ethan tiada, dia mencapai sesuatu yang besar. Bangkit dari titik terendah, dan itu hebat. Ngomong-ngomong, Datuk. Biar saya perkenalkan dia secara rasmi. Namanya ialah Alisa Grant. Dialah orangnya yang membantu saya bangkit semula. Terima kasih. Bersama. Ethan, bagaimana kau boleh melamar tanpa cincin? Kalung ini bermakna lebih daripada apa-apa cincin. Ethan, bagaimana kau mencarinya? Ianya Julie Monroe. Kau kata Nolan tertipu untuk melakukan serangan. Sebagai mangsa, jika saya bersedia untuk memohon bagi Nolan, mungkin dia boleh keluar apabila anaknya mula sekolah menengah. Ethan, menantu lelakiku, kau mesti selamatkan abangmu.
Baiklah. Tapi, kau mesti kembalikan kalung Ibu Alisa dulu. Tentu. Sudah tentu. Ethan. Terima kasih. Ethan, kenapa kau masih berdiri di sana? Berhenti ragu-ragu, cepatlah melamar, kemudian cium dia. Dia sangat setia. Sudah tentu saya patutlah orang yang melakukan ini. Ethan, mahukah kau menjadi pasangan seumur hidup? Ethan, kau khianati aku. Ethan. Inilah perkawinanku. Bagaimana kau boleh kawin dengan orang lain? Saya ialah Puan Riley yang sebenar. Ada apa? Keadaan saya semakin teruk. Saya akan lumpuh. Saya didiagnosis dengan penyakit terminal. Saya akan mati. Rasanya ini memang bermaksud. Saya akan mati. Kamu akan baik-baik saja. Hospital telah menjalankan pemeriksaan penuh pada kamu. Hasilnya menunjukkan kaki kamu masih ada peluang untuk pulih. Bagaimana anakku begitu hebat? Saya boleh berdiri lagi. Selagi kamu berusaha keras dengan rehabilitasi, kamu mungkin boleh kembali ke litar. Terima kasih semua. Kerana tidak putus asa dengan saya. Lima tahun kemudian, Ethan akhirnya kembali. Dia meraih kejuaraan di final dunia tahun ini, menyempurnakan Grand Slam-nya yang tertangguh lama. Separuh trofi ini milik kamu. Ethan, apa yang kamu buat? Jangan peluk terlalu kuat, kamu akan memerah bayi. Apa jenis ayah yang buat begitu?